Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arina Shinda binti Muhammad Sharifuddin. Saya dari kelas 1B yang mengambil kos DP. Hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk yang bernama Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Saya akan memulakan dengan pendahuluan. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia, di mana kepribadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memerlukan pelibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan. Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti Indonesia, iaitu India, China, Melayu, proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan tersusun supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat kemalaysiaan. Perancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik, mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara yang baik. Itu sahaja pendahuluan bagi dasar kebudayaan kebangsaan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainin Zulaikha binti Abdul Aziz. Saya dari kos DPIH dari kelas 1B. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pakaian tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Jadi, pakaian etnik masyarakat Sabah mempunyai beberapa pakaian yang sangat popular. Antaranya ialah pakaian etnik bagi masyarakat Kadazan. Bagi orang lelaki, mereka memakai baju gaun, seluar bengkung togok dan pakaian kepala yang disebut sigar. Dan bagi wanita pula ialah baju pendek sinangga, pakaian labu dan selendang batik yang dilengkapi tali pinggang himpugot. Selain itu ialah pakaian suku kaum Bajau. Orang lelaki mereka memakai pakaian dari kain satin berhias rendah. Bagi wanita pula pakaian dari kain satin juga, tetapi dilengkapi dengan mandapun dan juga tali pinggang. Jadi seterusnya ialah pakaian etnik masyarakat Sarawak. Bagi pakaian tradisional lelaki Iban ialah kain sirat. Kain sirat di mana bahagian hujung kainnya dihiasi dengan selaman dan juga tenunan. Manik dan kulit siput juga dikarangkan sebagai hiasan. Dan bagi pakaian tradisional perempuan Iban pula ialah bidang, di mana kain sarung yang sempit dan panjangnya lebih kurang separuh lutut. Dan ia dipakai ketika upacara tertentu atau perayaan yang dihiasi pelbagai reka corak dan juga warna. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nasmah binti Muhammad Nasrun dari kelas 1B ingin memperkenalkan beberapa jenis permainan tradisional yang terkenal bagi setiap kaum di Malaysia. Pertama sekali, jenis permainan tradisional yang terkenal bagi kaum Melayu ialah batu seremban. Nama lain bagi batu seremban ialah selambut atau serembat. Biasanya permainan ini dimainkan oleh kanak-kanak perempuan sama ada secara individu ataupun berpasangan. Ianya dimainkan secara berkumpulan seramai 2 hingga 4 orang ataupun lebih. Biasanya ianya menggunakan guli kaca, biji getah, ketul batu yang kecil ataupun ketulan-ketulan objek lain yang berbentuk bulat. Bilangannya biasanya digunakan sebanyak 5 biji ataupun 5 buah. Seterusnya, jenis permainan tradisional yang terkenal bagi kaum Cina pula ialah mahjong. Mahjong ataupun dipanggil mahjong merupakan permainan untuk 4 orang yang berasal daripada China. Permainan ini memerlukan kemahiran, strategi dan pengiraan, termasuk juga satu tahap iaitu nasib. Bergantung kepada variasi yang dimainkan, nasib boleh menjadi isu remeh ataupun faktor utama kepada kejayaan. Di Asia, mahjong juga popular sebagai perjudian dan permainan komputer. Akhir sekali, jenis permainan tradisional yang terkenal bagi kaum India pula ialah Kho-Kho. Kho-Kho merupakan satu permainan tradisional yang terkenal di kalangan kaum India. Permainan yang berasal dari Maharashtra ini pada mulanya dimainkan dengan menggunakan kereta kuda. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahawa permainan Kho-Kho ini merupakan hasil pengubahsuaian daripada satu permainan lari dan kejar, di mana seorang pemain akan berlari dan mengejar serta menyentuh pemain lain. Permainan Kho-Kho ini memerlukan kecergasan fizikal pemain serta pergerakan yang fleksibel untuk mengelak daripada peserta-peserta lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Rahimah binti Rahim Umar dari kelas 1B. Hari ini saya akan membentangkan beberapa makanan tradisional dari negeri-negeri di Malaysia. Pertama sekali ialah nasi kerabu, iaitu dari Kelantan.
Istimewanya nasi kerabu dari Kelantan ini kerana dihidangkan dengan budu. Seterusnya, kerana nasi kerabu boleh dimakan dengan berbagai jenis lauk, antaranya ayam, daging dan sebagainya. Antara yang menarik perhatian semua penggemar nasi kerabu ialah kerana nasinya yang berwarna biru. Seterusnya, makanan tradisional yang popular di negeri Sabah ialah latuk. Latuk merupakan sejenis rumpai laut yang amat digemari di negeri Sabah. Malahan kini juga popular di Malaysia. Seterusnya, latuk juga popular di kalangan kaum kadazan dusun. Latuk akan menjadi lebih sedap apabila dimakan dengan sos yang dibuat menepati cita rasa semut. Akhir sekali, contoh yang ingin saya bentangkan ialah ikan patin masak tempoyak, iaitu dari negeri Pahang. Ikan patin masak tempoyak digemari kerana isi ikan yang sangat lembut dan segar yang akan lebih menambat selera semua penggemar. Bukan itu sahaja, ikan patin masak tempoyak menjadi kegemaran semua kerana kuahnya tidak terlalu pekat dan memberi keseimbangan pada rasa. Ikan patin masak tempoyak sesuai dimakan dengan nasi putih dan ulam-ulaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sarah binti Moden dari kelas 1B kos DPIH ingin membentangkan tentang rumah-rumah tradisional yang berada di Malaysia. Rumah yang pertama ialah Rumah Minangkabau yang terkenal di Negeri Sembilan. Ia juga disebut sebagai Rumah Tradisional Negeri Sembilan dan ia juga dibangunkan oleh keturunan Minangkabau yang berasimilasi dengan orang asli dan tersebar di Negeri Sembilan, Malaysia. Seterusnya ialah Rumah Panjang Sarawak. Rumah Panjang Sarawak ini difahamkan sebagai sejenis bangunan kediaman yang terdiri daripada bilik-bilik tambahan yang banyak. Selain itu, rumah tradisional Melaka juga ialah rumah tradisional Melayu asli yang berada di negeri yang bersejarah. Ia juga direka bentuk dengan bumbung yang panjang. Akhir sekali ialah rumah tradisional Terengganu. Rumah tradisional Melayu Terengganu mempunyai reka bentuk yang dikenali sebagai rumah bujang berselasar. Rumah ini dipindahkan dari Kampung Tanjung dan dipercayai rumah ini telah berusia 200 tahun. Pemilik asal rumah ini ialah seorang jurugan kapal Allahyarham Haji Wan Muda bin Wan Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hamira binti Ali. Saya program DP kelas 1B. Saya ingin membentangkan kepercayaan agama kaum Indonesia. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup di dalam keadaan aman dan damai. Melayu adalah kaum yang beragama Islam. Muslim percaya bahawa Allah itu esa dan tujuan hidupnya untuk menyembah Tuhan. Seterusnya, kaum Cina. Kaum Cina beragama Buddha dan Kristian. Agama Buddha. Tujuan penganut agama ini ialah menamatkan segala kesengsaraan dalam kehidupan manusia. Itu sahaja. Kaum India pula. Kaum India beragama Hindu. Agama Hindu, perkataan Hindu berasal daripada perkataan Sindhu, iaitu nama tempat tamadun India bermula. Assalamualaikum, nama saya Nurjita Aisyah binti Rasul dari kelas 1B. Kesimpulan dasar kebudayaan kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang membangun dan mempunyai penduduk beragama seperti orang-orang Melayu, orang India, orang Cina dan kaum-kaum lain untuk mengekalkan budaya berbeza. Dasar ini juga dapat menjadi garis panduan dalam bentuk serta mewujudkan satu bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. Kebudayaan yang dibuat itu akan mencicikan sifat sebuah negara yang merdeka dan bermodal. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.